Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Kami adalah satu kumpulan dari subjek bahasa kebangsaan A. Kumpulan 3 adalah Teo Yen, ketua dalam projek perkumpulan, dan Brandon, Gerald, Fabian, Jing Ern, Jie Ying dan Zachary. Yang hari ini kami akan buat projek perkumpulan dengan berbincang perbahasan dengan laras bahasa bisnes. Sekarang kami akan mula dengan Jie Ying. Okay, thank you Teo Yen. Laras bahasa dalam komunikasi perniagaan adalah faktor utama yang menentukan kejayaan sesuatu organisasi. Dalam dunia perniagaan yang semakin global dan digital, cara kita berkomunikasi terutama di platform digital seperti email, media sosial dan laman web sangat mempengaruhi bagaimana mesej kita diterima. Laras bahasa yang betul bukan sahaja memastikan mesej jelas dan konsisten, tetapi juga menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan imej perniagaan. Contohnya, penggunaan bahasa promosi yang bersifat kasual dan mesra dalam iklan di media sosial boleh menarik lebih ramai audiens, manakala dalam komunikasi formal, bahasa yang berlebih teratur dan rasmi diperlukan untuk mengekalkan profesionalisme rasmi. Walaupun laras bahasa penting, saya tidak bersetuju bahawa ia adalah faktor utama dalam kejayaan perniagaan. Banyak faktor ialah seperti kualiti produk, harga dan strategi pemasaran memainkan peranan yang lebih besar. Laras bahasa hanya salah satu alat komunikasi dan tidak semua perniagaan memerlukan perubahan atau penyesuaian bahasa yang berlebihan. Dalam banyak kes, melainkan lebih peduli kepada produk atau perkhidmatan yang disediakan berbanding bagaimana mesej disampaikan. Syarikat besar seperti Apple atau Tesla misalnya berjaya bukan kerana laras bahasa yang digunakan dalam komunikasi mereka, tetapi kita inovasi dan kualiti produk mereka. Laras bahasa tidak boleh dipandang remeh, terutama dalam konteks globalisasi. Setiap budaya mempunyai keunikan dalam cara mereka berkomunikasi. Laras bahasa yang tidak sesuai boleh menyebabkan salah faham atau lebih buruk lagi, menyinggung perasaan rakan perniagaan antara bangsa. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya, bahasa yang lebih formal dan penuh hormat adalah penting. Manakala di budaya lain, pendekatan yang lebih casual lebih diterima. Kegagalan untuk memahami perbezaan ini boleh menjejaskan hubungan perniagaan, menimbulkan ketegangan dan pada akhirnya merosakkan reputasi syarikat. Budaya dalam komunikasi, tetapi syarikat antarabangsa biasanya sudah mempunyai protokol tertentu untuk menangani perkara ini. Masalahnya, tidak semua syarikat perlu terlalu menumpukan kepada laras bahasa. Bagi perniagaan kecil atau perniagaan tempatan, pelanggan mungkin lebih mementingkan kepantasan perkhidmatan atau harga yang kompetitif berbanding formality dalam komunikasi. Selain itu, dalam dunia yang semakin pantas ini, terlalu banyak perhatian kepada laras bahasa boleh melambatkan proses perniagaan dan mengurangkan kecekapan. Moden seperti chatbot dan otomasi juga memerlukan penggunaan laras bahasa yang betul. Chatbot contohnya perlu menggunakan nada yang mesra tapi tetap profesional. Jika terlalu kaku, ia boleh dianggap sebagai tidak mesra, tetapi jika terlalu kasual, ia boleh sebagai tidak serius dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Ini bahawa walaupun dalam komunikasi yang pantas seperti chatbot, laras bahasa yang tepat masih memainkan peranan besar dalam memastikan kepuasan pelanggan dan kenalkan imej perniagaan. Teknologi seperti chatbot seharusnya berfungsi untuk memudahkan urasan, bukan untuk menyulitkan lagi perniagaan dengan kerumitan laras bahasa. Yang paling penting adalah keupayaan chatbot untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan berkesan, bukan sekadar menegakkan sama ada bahasa yang digunakan itu terlalu formal atau casual. Pelanggan mahu masalah mereka diselesaikan dan selama mesejnya jelas, laras bahasa adalah perkara kedua yang kurang penting. Dalam situasi krisis,
kepentingan laras bahasa tidak boleh diabaikan ketika syarikat menghadapi masalah seperti kontroversi produk atau kelewatan pengidaman cara. Syarikat berkomunikasi dengan pelanggan boleh menentukan sama ada krisis tersebut boleh ditangani dengan baik atau tidak. Laras bahasa yang tenang tetapi empati menunjukkan bahawa syarikat perhatian terhadap kesusahan yang dihadapi pelanggan dan berusaha untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, jika syarikat penerbangan menghadapi kelewatan penerbangan, pelanggan akan lebih bersimpati jika mesej yang diterima berunsur empati berbanding mesej yang bersifat terlalu formal dan kurang rasa peduli. Dalam krisis, apa yang paling penting bukanlah laras bahasa tetapi tindakan yang diambil oleh syarikat untuk menyelesaikan masalah. Pelanggan lebih menghargai tindakan yang nyata berbanding kata-kata yang bersifat simpati. Meskipun mesej yang disampaikan penting, tindakan yang cepat dan penjelasan yang konkret adalah faktor penentu dalam memulihkan kepercayaan pelanggan. Dalam hal ini, fokus kepada laras bahasa bukanlah keutamaan, tetapi lebih kepada bagaimana masalah tersebut dapat diatasi dengan segera. Laras bahasa dalam komunikasi perniagaan moden adalah penting untuk mengekalkan imej, membina hubungan baik dengan pelanggan dan rakan perniagaan, serta menghadapi cabaran globalisasi dengan kemajuan teknologi dan berbagai platform komunikasi. Laras bahasa yang tepat dapat menjadi kunci kepada kejayaan perniagaan. Kesimpulan pihak pembangkang, walaupun laras bahasa mempunyai peranan, ia bukanlah faktor utama dalam kejayaan perniagaan. Kualiti produk, harga dan tindakan nyata dalam menangani isu lebih penting. Fokus kepada laras bahasa sepatutnya bersifat sekunder, bergantung kepada konteks dan tidak boleh melebihi keperluan sebenar perniagaan dalam memenuhi keperluan perniagaan. Terima kasih semua dalam projek perkumpulan ini. Sekian, terima kasih.